Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberikan taufik, kekuatan, pertunjuk, pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggerakkan hati kita, sama-sama kita boleh beripung di bawah naungan majlis menututi ilmu pengetahuan. Ini adalah satu nikmat yang besar daripada Tuhan kita. Maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman, hati kita terterikat dengan Tuhan yang ciptakan sekalian perkara daripada makhluk. Maka hendaklah kita tolak daripada hati kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nikmat ini dikekali dan dinikmati dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari yang kita akan kembali berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh dalam keadaan kita itu senyum, redha Allah Ta'ala terhadap kita, dan kita redha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang senantiasa beri kebaikan kepada kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai manusia, tak lain tak bukan supaya kita itu boleh mengabdikan diri kepadanya di bawah naungan pengingatan daripada Allah Jalla Jalaluh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mung untuk ibadat kepada aku dalam keadaan tunggal, tidak menyekutu dengan mana-mana pun daripada makhluk yang aku ciptakan. Tiap-tiap rasul daripada rasul Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak dulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa akan ini dasar, bawa akan ini keterangan kepada umat manusia supaya manusia senantiasa mengingati, senantiasa percaya, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah kata walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan rasul mana-mana pun datang kepada ining alam, ining dunia, malaikat bawa satu dasar sahaja, iaitu supaya mengabdikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tunggal dan jauh mereka itu manusia, supaya manusia itu boleh jauh diri daripada dia itu mengabdikan diri kepada taghut. Taghut ni tiap-tiap perkara yang dia taat dengan cara mutlak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kiralah daripada apa-apa perkara, ada sama ada hukuman, sama ada pikiran, sama ada ajaran, sama ada teori, itu teori ni ia bercenggah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan at-taghut. Hendaklah kita itu menjauhkan diri kita daripadanya supaya kita tidak jadi mangsa dan tidak jadinya kita itu sebagai orang yang sesat kemudian yang tidak berguna maupun dunia ataupun di akhirat nanti. Dengan itu, pada masa yang kita duduk sekarang ini, penuh benar dengan perkara-perkara yang nak mentarikkan kita daripada dasar hak asal, yang nak mengheratkan kita keluar tubik daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak redha, kepada jalan kemaslahatan dunia, kepada jalan ar-ruwaibidah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan di dalam hadis yang lagi kita akan sebut, yang lagi kita akan mengaji, yang lagi akan kita dengar supaya kita boleh mengingati diri kita masing-masing. Kerana jalanan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bercabangan banyak, bahkan dia adalah cabangan itu cabangan yang nak mentarikkan manusia itu keluar tubik daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni royak kepada kita dengan nyata, akan tetapi kita sebagai manusia tidak mengingati, tidaknya ambil pengajaran, tidaknya kita itu ambil penting, ihtimam dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan kita di dalam Al-Quran dan yang diciptakan, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sayyidil Adnan dan dimenyampaikan oleh warasatul anbiya, kemudian daripada rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala kata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan ni aku iaitu jalan siratul mustaqim. Siratul mustaqim yakni jalan yang dijalankan di atasnya oleh para rasul, para nabi, para anbiya, para awliya, para alim ulama rabbani. Bukannya mereka yang berdakwa-dakwa, bukannya jalan yang kita kira-kira sahaja, bahkan kena giring alasan, kena bawa keterangan, kena gi dengan cara, bukannya kita calonkan diri kita sebagai mangsa kepada pihak mana-mana. Karena jalan Allah adalah jalan siratal mustaqim, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Semua kita akan kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman, betul dah, fattabi'uh, maka hendaklah kita ikut. Nak tahu lagu mana kata dia betul ataupun tidak, nescaya kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan.
Kalau tidak, nescaya kita akan sesat jalan. Dengan itu kita duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari tiap malam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Akan tetapi terasalah di dalam hati kata ihdinas siratal mustaqim tak akan berlaku kalaulah kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak mempunyai kekuatan iman yang sempurna, yang bagus, yang baik daripada keterangan Allah Ta'ala dan Rasul. Nescaya kita tak akan sampai sama sekali kepada matlamat hidup yang Allah Ta'ala menjadikan kita. Dengan itu, habuan dalam dunia ni banyak. Kita sebagai manusia, kalaulah tidak ada ilmu pengetahuan, tidak adanya ilmu untuk nak bawakan diri, ilmu daripada Allah Ta'ala, ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebuah ilmu, ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fahima atau faqiha minhumah, daripada kedua-dua. Ilmu-ilmu ni apa yang Allah Ta'ala terang, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang, dan barang yang boleh faham daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mengikut apa mereka mana-mana yang Allah Ta'ala buka. Caranya kita nak tahu kata orang duduk di atas bantasan Allah Ta'ala ataupun tidak, dia bawa data kedak kepada kita. Dia bawa data kedak kepada kita. Qala Allah Ta'ala kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Itu adalah tempat pecaman kita. Jangan kita terpedaya dengan pakaian, dengan cakapan, dengan huraian, dengan seruan. Kalau tidak ada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita memperdayakan diri kita, jangan kita mencalonkan diri kita di dalamnya, jangan kita mendekati ajaran itu, kerana itu ajaran adalah ajaran yang membawakan kepada kita ila azabis sa'ir, kepada seksaan yang tidak boleh kita nak hundur balik. Kemudian itu kita akan sesat dan kita akan melaknati mereka yang menyebabkan kita jadi begitu. Walaupun kita nak melaknati, walaupun kita sesat, walaupun bagaimanapun, kita tak akan kembali klik mari semula kepada ini dunia. Kerana dunia ini sepertilah kita laluan alam perut ibu kita. Tidak ada siapa pun boleh nak masuk dalam perut ibu kita kali yang kedua setelah daripada dia datang kepada dunia. Akhirat ataupun alam barzakh, begitulah juga. Dengan sebab itu, jaga biar baik-baik cara mikir, jaga biar-biar baik pendapat, pendirian kita, jaga biar-biar baik akan diri kita, supaya kita tu tidak terjatuh di dalam cara mikir dan ajaran, dan bawa ke, tarik ke mereka-mereka yang seumpama ar-ruwaibidah yang timbul banyak pada zaman kita ini. Bahkan nak jadikan diri kita sebagai mangsa kepada dia. Dia ada habuan yang tertentu, ada terjuan yang tertentu. Akan tetapi kita dengan sebab tidak ada ilmu pengetahuan, maka kita terjatuh, terjuluh di dalamnya, dalam keadaan kita tidak tersedar. Dengan itu, Tuhan raya kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ikut alasan. Jangan ikut rasa kata sedap kita nak ikut. Jangan kita ikut kerana dia tu orang yang kita berasa puja dia dan sebagainya. Jangan ikut lagu tu. Ikut akan alasan. Ikutlah siapa pun tak apa, tapi ikut alasan yang dibawa datang. Alasan dia apa? Qala Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibawa datangkan daripada pahaman tokoh-tokoh ulama yang muktabah. Jangan kita ulama kita tak kenal, siapa pun kita tak kenal, jangan kita gaduh ikut. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang reti pandai. Reti pandai sungguh mana orang mereka yang bawa kita cari Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bawa kepada diri ni, itu bukan cara yang benar dalam masalah kita itu hendak nak carikan kejayaan di dalam hidup. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan duk turut cabangan ni, ajaran ni. Cara mikir ni, tarik ke ni, jangan. Adalah kita ikut apa yang dibawa dasar oleh Allah Ta'ala, dibawa dasarkan oleh qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dapat faham daripada kedua-dua di atas dasar ulama-ulama muktabah. Itulah
jalan jaya. Ini adalah wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak siapa pun boleh nak menyelamatkan diri kita daripada cara-cara memikir yang punah, cara-cara memikir yang membawakan kepada seksa malaikat diri kita kena jaga dengan ilmu pengetahuan. Adalah kita dengar banyak, mikir banyak, renung banyak, tengok alasan jelas molek, kita ikutlah. Itulah ajaran yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Pada malam ini biiznillahi ta'ala, marilah sama-sama kita bersama di dalam ruangan, iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebanyakan hadis ni kita senantiasa dengar di telinga-telinga kita daripada alim ulama kita yang membacakan akan ini hadis. Akan ini hadis. Ada baca sokmo, tetapi kita nak mari mendalami sikit. Nak tengok dengan cara luas sikit. Nak tengok dengan cara jelas sikit, supaya kita tu boleh tupai ilmu pengetahuan, boleh nak jagakan diri kita, jaga anak cucu kita, jaga orang duduk bawah rata hal kita, supaya tak jadi mangsa kepada pihak-pihak yang tertentu, supaya kita tak jadi sesat kemudian yang benda itu tak boleh kita nak kembali semula. Inilah faedah yang kita dengar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia baca hadis yang sabit sungguh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita terimalah. Kita pakarlah, kita ambillah. Kerana itu adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terperdaya dengan siapa pun yang bercakap kata hadis Nabi ni tak sesuai, hadis Nabi ni bahan metah, hadis Nabi ni kita tak capai, tak sapa, terutama Al-Quranul Karim dan sebagainya. Dasar ni yang mencengahkan akan kitab Allah Ta'ala dan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara yang kita kena menjauhkan diri kita. Kerana itu adalah jalanan ataupun lambang mereka yang membawakan kita kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Sesiapa yang bercakap di mulut dia kata dasar Al-Quran was sunnah adalah dasar bahan metah, itu kita tahulah taklah di dalam hati, percayalah wijazah putuh dengan cara benar. Kata mereka ini tidak nak kebaikan, tidak nak tarik kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul, sedangkan dia tak ada bawa ajaran itu, bawa ajaran yang lain. Dengan sebab itu hendaklah kita tak sah kira banyak, kita mikir jadi molek, kerana hal kita, hal sakut paut dengan ajaran agama kita, sakut paut dengan kita ni nak letakkan diri kita di mana, syurga ke di neraka, terhenti di atas pilihan kita. Dengan sebab itu hendaklah kita pegang molek, jaga molek, jelas molek, cara molek akan diri kita, supaya kita tak jadi mangsa kepada pihak tertentu. Daripada hadis, satu hadis yang kebanyakan orang pakat baca hadis ni, kerana sebagai jaga diri, hadis ni sebagai jaga diri kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis jaga diri ni patutlah kita dengar. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya pada rakam 4036. Kita mari tengok dengan cara jelas. Dengan sanad ambo sampaikan kepada Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, berkata ia, wa bisanadi ilal Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah. Imam Ibn Majah kata telah merayak akan daku oleh tok guru aku, yakni namanya Abu Bakr anak Abi Syaibah. Abu Bakr anak Abi Syaibah ni gelaran dia, nama dia Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, yang meninggal pada tahun 235 Hijriah. Maka kata dia Abu Bakr anak Abi Syaibah tadi itu, qala haddatsana Yazid anak Harun al-Wasiti, qala haddatsana Yazid bin Harun al-Wasiti. Berkatanya, makna kata Ibn Abi Syaibah ni royak, kata guru dia royak. Ni cara dia lagu ni, cara dia pada asal ni gini.
baik pada guru kepada guru, guru pada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara dalam Islam kita. Ghayah kita, go kita sampai kepada Nabi. Go kita sampai kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Go kita sampai kepada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Go kita sampai pada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah dan sebagainya. Ialah go kita. Itulah orang tua kita. Itulah ulama tua kita. Yang kita sebagai manusia kena ambil tahu. Dia ni mati bila? Yazid anak Harun al-Wasiti ni mati pada tahun 206 Hijriah. Orang dekat-dekat dengan masa wahyu duk turun. Maka mereka umpama ni lah yang wajib kita ikuti belakang mereka. Yang lain itu boleh juga kita nak buat kira, akan tetapi dasar kita, go kita, asas kita iaitu mereka-mereka umpama ni. Dan mereka ini disanggup, diterima, disanjung, diagungkan oleh ulama Islam seluruhnya. Qala, berkatanya Yazid, haddatsana Abdul Malik ibnu Qudamah al-Jumahi al-Jumahi. Berkatanya gurunya iaitu berkatanya Yazid anak Harun, berkata guru aku Abdul Malik anak Qudamah al-Jumahi an Ishaq ibni Abi Furat, daripada gurunya iaitu Ishaq ibni Abi Furat, anil Makburi, daripada al-Makburi. Al-Makburi dalam hadis ni yakni Sa'id anak Abi Sa'id al-Makburi yang meninggal pada tahun 120 Hijriah. 120 Hijriah. Al-Makburi ni adalah anak murid bagi Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ialah Abdurrahman anak Sakhr yang meninggal pada tahun 57 Hijriah. Di atas pendapat yang gagah, pendapat yang rajih di kalangan tokoh-tokoh ulama yang menterjemahkan Abi Hurairah. Abu Hurairah di kalangan sahabat Nabi, iaitu dialah Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman anak Sakhr. Seorang di kalangan sahabat Nabi yang royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Siapa dia royak kata Abu Hurairah? Ramai lebih daripada seorang di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib di atas kita menuntuti daripadanya keterangan. Walaupun dia itu siapa pun, kita minta keterangan daripada dia. Wajib orang dakwa satu pekerjaan yang kita tak pernah dengar, bawa bukti, bawanya alasan. Maka wajib di atas kita minta keterangan, minta alasan itu, supaya kita itu jadi boleh menambah ilmu pengetahuan, boleh menambahnya cara-cara kita nak memahami akan hukum agama kita. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ilmu. Katanya Abu Hurairah katanya, mana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kena lagu ni. Lagu mana pun kita nak ngaji dengan siapa, di mana, dengan piyokok mana pun, tak ada gapo. Asalkan mereka itu bawa datang ilmu seumpama ni, insya-Allah kita tahu kata dia adalah ulama, adalah warasatul anbiya, yang nak mengheratkan kita, nak bawakan kita kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jangan sama sekali kita terima ilmu tak tahu taklid di mana. Cakap pe lagu ni kita tak tahu taklid di mana. Terutama masalah pegangi, tak boleh. Istilah-istilah yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maduk panah-panah hari-hari kemudian ataupun perkara-perkara yang gaib, wajib kita buang tubik daripada diri kita, tolak tubik daripada diri kita. Tak sesuai perkara tu nak masuk di dalam diri kita, kerana benda tu tidak ada manfaat bagi kita. Kalau ada manfaat bagi kita, nescaya orang yang hendak manfaat sekali dengan kita mengajar kita di awal lagi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in dan atba'it tabi'in.
Mereka ini kehendak baik kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, orang Kamadian ni tak ada orang nak lebih kehendak baik daripada terhadap diri kita lebih daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam, lebih daripada sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, tak ada. Dengan sebab itu kita kena cari cara yang bagus, kena bawa cara yang molek untuk kita itu menerimakan agama dengan cara sempurna. Nabi kata gano, Nabi royak mari awal dah kepada kita, tapi kita sebagai orang Islam ini dah ambil tahu ke tak benda-benda lagu ni, dah ambil tahu ke tak benda-benda lagu ni, supaya kita itu boleh jagakan diri. Nak duduk di atas muka bumi dengan cara sempurna, pasti kena ingat ilmu. Jangan kita sebagai orang Melayu kata pada dah kita banyak ni anak mengaji dah, kita tak nak mengaji pun tak apa dah. Tak, bukan lagu tu. Tiap-tiap orang kena mengaji tambah sama. Mengaji tambah hak mana? Hak daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Mengajilah dengan siapa pun, kalau mengajar kala Allah, mengajar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang yang kita nak faham Quran, faham hadis, okey, ngajilah. Barang hak luar daripada tu pakai bakit tubuh gih. Dia buat kerja hak lain. Tak sah. Kita mengaji hak mana nak? Mengaji madah, tafsir, madah syarah hadis dan qawaid dalam masalah faham Quran, faham hadis dan ilmu fiqh. Sudah. Dan ilmu nak betulkan akhlak kita, maqamul ihsan kita. Akhlak maqamul ihsan, mana kata kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Itu sahaja. Bukan mana kata kita ni tak ada, kama dia yang ada hanya jua Allah pada hakikat. Itu bukan ajaran yang benar daripada ajaran Islam. Itu tak patut layak kita ambil juga tu. Kenapa tu tak? Tu sekadar tu. Lain daripada tu, tak payah kita lah. Tak payah kita kena dah ambil tahu. Kerana masa kita ni Allah Ta'ala beri tarhat, maka kita ambil semanfaat ilmu untuk diri kita. Kerana kita nak duduk di atas dunia ni bukannya lama kali, cuma kita kena pergi dengan cara. Nabi katakan, Nabi kata sayati, Nabi takbir dengan sayati, masuk sin bagi yati, selagi akan. Selagi akan makna bukan jauh. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sekitar dalam tahun hijrah, dalam hijrah dia, mana selepas daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dengan ini hadis, belum daripada tahun 11 hijrah, hadis ni telah tercatat, telah tertulis, telah teringat oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat tahun ke-11 hijrah, maka hadis ni telah keluar mari dah, ada dah. Nabi takbir dengan sayati, selagi akan. Selagi akan mana? Dekat masa nak berlaku. Berlaku ke apa? Alan nas, berlaku di atas manusia. Kita sebagai manusia, yalah, kita kena ambil tahu sebab benda ni sakut paut dengan kita. Gapo sayati alan nas? Sanawatun, tahun. Kalimah sanawatun mana tahun, masa. Sanawat mana tahun, jamak pada sanah, mana masa. Nabi kata selagi akan berlaku masa di atas manusia. Masa ni masa berlaku gapo? Sanawatun khadda'at. Gapo mana sanawatun khadda'at? Dengan molek wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini adalah wasiat ilahi, wasiat Allah Ta'ala melalui Nabi kepada kita direct. Ulama kita telah catat mari dengan cara molek supaya kita tu memperelokkan diri dengannya. Belum daripada kita nak sesat, belum daripada kita nak kembali kepada Tuhan, pasti kita kena tahu. Kalau tidak, sudah, diri kita tak selamat. Terkadang hadis ni kita baru dengar setengah-setengah. Nampak tu tak? Setengah-setengah baru dengar. Ini faedah besar, penting terhadap kita. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at.
masa yang khadda'at. Apa makna khadda'at? Yakni tahun yang khianat, tahun yang banyak rancangan, tahun yang banyak helah gitu, helah gini, rancangan gitu, rancangan gini, tipu daya tu, tipu daya ini. Siapakah kita orang yang tak ada pengalaman, tidak ada ilmu pengetahuan, tertarik dengan itu perkara, tertarik, termakan dengan itu perkara. Banyak. Kalau kita nak tengok dalam dunia hari ni, mereka yang nak bawakan seorang itu keluar tubik pada agama Allah, mereka itu letakkan lambang di atas jalanan yang mereka itu nak berjalan. Mereka nak kepada kemajuan. Adakah Islam itu tegah kemajuan? Tak ada. Islam itu mengharamkan kemajuan? Tidak. Tapi kemajuan yang mereka itu letakkan lambang sekadar nama, tapi isi kandungan setelah daripada dia letak tu, dia nak bawakan manusia keluar tubik daripada garisan agama, nak keluar tubik daripada ajaran agama, menghalalkan benda haram, mengharamkan benda halal. Kalau kita tengok pada lambang, elok. Kalau kita tengok kepada loko dia, bagus. Kalau kita tengok dengan kacamata biasa, kita berasa kata dia nak bawa benda baik. Tapi sebaliknya, dia nak heretkan kita keluar tubik pada agama. Ini salah satu rupa. Letakkan lambang nak kepada Islam, nak kepada kemegahan, nak kepada kemuliaan. Adakah Islam itu tegah kemuliaan? Tidak. Adakah Islam itu tegahnya kejayaan? Tidak. Tetapi sebaliknya, mereka nak memudahkan harga manusia yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak memudahkan cara memikir dia, harga dia, daging darah dia, jadi biasa. Meletakkan darah sebagai air, masalah. Mensamakan darah dengan air dan sebagainya. Moga kita ni taknya tahu dengan cara dia dengan benar, terkadang kita itu tertarik dengan lambang dia, lambang molek. Akan tetapi kita sebagai nak jadi orang yang nak terimakan ajaran tu, pasti kita kena ukur dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak, nescaya kita akan jadi mangsa sebagaimana tersebut tadi. Terkadang letakkan lambang perniagaan, kemudahan dalam jual beli dan sebagainya. Tetapi dalam itu tak beza di antara riba dengan jual beli. Tak beza di antara riswah dengan kerja titik peluh dengan cara halal dan sebagainya. Beberapa lambang yang besar dalam agama kita ni hak letak-letak mari, tetapi sebaliknya mereka ada tujuan yang tertentu. Tak lambang hari pengasih. Betapa ramai di kalangan pemuda-pemudi tertarik dengan lambang hari pengasih. Akan tetapi dalam itu, sebaliknya rancangan mereka itu nak memperhalalkan zina dengan tidak tersedar dan sebagainya. Ini apa yang sanawatun khadda'at. Masa mana ulama pakat bulat suara kata masa kita tidak syak. Masa yang kita duduk ni tidak syak. Masa yang tipu daya. Masa yang nak harap mengharapku tak boleh. Masa hilang kekuatan imaniyah
di dalam hati seseorang Muslim. Hak kata innamal mu'minuna ikhwah ada dalam Quran, tapi perlaksana di atas muka bumi hak sungguh jarang-jarang nak dapat. Kebanyakan tipu daya, helah dan sebagainya. Maslahat memaslahat tu maslahat ni sehingga habis ke apa? Habis kepercayaan dan amanah dan sebagainya. Ini adalah masa yang kita duduk. Tak kira bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, bab ibadat, gomoh habis. Dalam ibadat sendiri ada letak lambang gitu, letak lambang gini, tapi sebaliknya mereka itu ada tujuan yang tertentu. Muamalat tu muamalat ni letak lambang, akan tetapi pada sebaliknya ada tujuan yang tertentu. Munakahat yang tertentu, cara menikah kahwin ni pun ada maslahat yang tertentu. Masa yang kita duduk dan berbagai-bagai rupa masa yang kita duduk ni, helah dan tipu daya dan rancangan yang buruk diletak mari untuk nak kaitkan perkara-perkara itu setelah daripada lambang itu diakadkan. Ini adalah sanawatun khadda'at. Faya ibadallah, hei hamba Allah, maka hendaklah kita itu siap sedia ilmu pengetahuan kita. Bukan mana kata kita duduk seperti binatang ternak ke tak ada mikir gapo, tidak. Kerana suasana ni kita ingat kata boleh mentarikkan fitrah manusia daripada molek kepada karuk, daripada elok kepada huduh, daripada benar kepada dusta, daripada amanah kepada khianat. Suasana, keadaan sekelilingi kita tadi, itu mana sanawatun khadda'at. Lagu mana dalam itu ada? Ya Allah, Nabi pun menyatawi molek, karena dia adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pegang jawab kuasa daripada Tuhan untuk nak menyatakan hukum Allah Ta'ala kepada kita. Dalam tu berlaku gapo ya Rasulullah dengan molek ni? Nabi royak bukan hamba royak. Yang nak silap Tuhan suruh Nabi royak. Dengarlah daripada mulut siapa apa, kalau baca hadis Nabi ambil. Bukan nanti kita sore, ramai lagi orang hak boleh mengajar. Nabi kata yusaddaqu fiha al-kadhib. Allahu akbar. Dibenarkan pada tahun itu, pada masa tu orang dusta, orang yang bohong, cakap pe bohong, siam malam bohong, dusta, tak kira dalam urusan apa-apa, urusan ibadat pun bohong, urusan muamalat pun bohong, urusan munakahat pun bohong, jinayat pun bohong, urusan pegangnya akidah pun bohong, urusan hidup pe dunia pun bohong, urusan politik pun bohong, bohong belaka. Tapi manusia yusaddaqu fihal kadhib, dibenarkan orang dusta. Orang dusta cerak-cerak, tapi orang pakat percaya kepada dia. Tahu kata dia kecek bohong, ya, tapi orang pakat kena dengan dia. Nah, Allahu akbar. Ini adalah inakas fitratul insan. Jadi terbalik neraca pahami hidup pe rasa manusia. Balik neraca. Tak ada arah. Balik neraca. Mereka yang mengajakkan kepada islami sahih, Islam sahih, dipandangkan kata dia adalah pengganas. Dipandangkan kata dia itu adalah orang yang keras, teroris dan sebagainya. Orang yang nak mengajak klik pada Alkitab wa Sunnah, dipandangkan oleh kebanyakan manusia kata mereka ini tak mau nak pakai ulama. Mereka yang tak mau nak makan riba, tak mau nak makan yang riswah,
dipandang kata orang tu adalah orang yang tak boleh nak masuk dengan masyarakat dan sebagainya. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang dusta waktu bek lambang kita percaya. Waktu bek loko buat tubeknya, cara mikir dia kita pakai ikut dia. Ya Allah, bagaimanakah kita dengan Masih Dajjal? Tunjuk matahari jadi bulan, bulan jadi matahari. Tunjuknya tanah yang kering jadi subur. Tunjuknya hak subur jadi kering. Nampak dengan mata kepala. Allah bil iman. Thabbatana Allah wa iyyakum 'alal haqqi hatta nalqaka ya rabbana ya sami'ad du'a. Takut membenar-benar hak dusta. Orang dusta dipandang kata dia bercakap benar. Petua memperhalalkan darah orang tu, darah ni kita kata benar. Ya Allah. Memperlekehkan hidup, memperlekehkan pangkat Alkitab wa Sunnah, kita benar. Kita berasa kata ya. Heret manusia kepada ajaran khurafat, bid'ah, syirik dan sebagainya, kita kata benar. Orang yang nak mengajak kelik pada Alkitab wa Sunnah, mengajak kelik pada At-Tauhid wal Islam as-sahih dan sebagainya, dipandang kata orang ni adalah orang yang tak baik, tak bagus. Orang yang bercakap tu kita percaya. Inakas fitrah kita jadi terbalik. Nak buat lagu mana? Nak buat tak boleh. Dia kena berlaku lagu ni. Cuma ini adalah cobaan Tuhan. Wajib kita kena jaga diri. Yang dok lock jadi gitu. Wajib kita kena jagakan diri kita. Jangan lepas. Kalau tidak, nescaya sekali dengan demo. Wa yukadzibu fiha as-sadiq. Dan didustakan pada masa tu orang yang benar. Yalah. Orang benar dipandai kata tak benar. Orang hak tak benar dipandai kata benar. Bercakap dusta di awal hingga akhir. Cakap dengan tidak adanya alasan. Huraya tidak ada dasar pada Alkitab dan Sunnah. Pahami lagu ni tidak dibantukan oleh Islam as-sahih, Islam yang benar. Tapi kita kata sungguh. Orang kata tak benar ni, kita nampak atas dia ni tak benar. Ramai tu. Aktsaruhum, kebanyakan. Nak buat lagu mana kita? Tak sabi melah tu nak buat kan? Iza sya' Allah Ta'ala, apabila kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakun, berlaku. Nak buat lagu mana? Kita kena jaga diri lah. Nak buat ni tak boleh dah. Sebab tu janji kata benda ni nak berlaku, ya berlaku. Cuma kita kena jaga diri kita. Jangan terpedaya, jangan juluh di dalam itu. Kalau tidak, masuk dalam hadis ni, rugilah kita. Kemudian wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan diharap hati ataupun diberikan amanah pada tahun tu pada masa tu oleh orang yang khianat. Khianat semua urusan amanah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh menyata gini, ya nyata kot lain. Allah Ta'ala suruh hurai gini, ya hurai kot lain. Allah Ta'ala suruh rayak benda hak benar, ya rayak benda tak benar. Tak kira masalah hak kita sebut tadi, gitu belaka.
akaknya tiwi-tiwi ataupun qanat dalam bahasa Arab ni mereka yang nak mengajakkan manusia supaya gapo? Supaya kita tubik daripada agama kita. Supaya kita tubik daripada agama kita. Ini adalah perkara-perkara yang jadi kesedihkan bagi mereka yang ada iman di dalam hati dia. Payah pada masa ni. Orang benar tak dinampak benar. Orang dusta dinampak benar. Orang khianat dinampak kata dia itu orang amanah. Mata jadi balik. Wa yukhawwafu fiha al-amin, dan dipetakuti, diuguk pada tahun tu orang-orang yang ada amanah. Orang yang ada amanah dituduhi, dimenakuti, dijauhkan. Dengan itu atba'ir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar ini, dipenakuti oleh mereka yang khianat ni. Dipenakuti. Tidak ada hak lain. Dimenakuti, dibuatkan perkara-perkara, beberapa perkara yang dia itu sahajalah nak membawakan jaya tu, dimenakuti. Tak membawakan kepada diri manusia itu berasa kata yakin terhadap apa yang mereka itu nak bawa. Dicemar, dituduh, dikecek tak molek, dibuat angkara, didusta di atasnya, dibakit bahong di atasnya, sampaikan kita sebagai orang biasa ni jadi tertarik dengan perkara-perkara tu. Tertudung benar-benar di pandangan kita. Dengan sebab tuduh yang kuat terhadap orang yang ada amanah sungguh, membawa kepada kita sebagai orang biasa ni tukar pendirian, halih pendirian. Mereka yang hendak baik kepada kita, nak bawakan kita kepada ajaran hak benar, supaya kita itu boleh gantung dengan hak benar, nyebakit habis licin. Kata Muhammad ni tak mau ajaran yang dibawakan oleh tok nenek. Muhammad ni adalah mereka yang pecah belah. Muhammad ni adalah orang yang tak suka nak menyatukan masyarakat. Muhammad ni adalah orang yang bawa kepanasan. Muhammad ni adalah orang yang keras hati. Muhammad ni adalah orang ada tujuan yang tertentu dan sebagainya. Huraian mereka, hurai. Sampai ke madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kurang orang ikut. Jadi kurang orang yang nak mensanjungkan jalanan. Ini makna kata wa yukhawwafu fiha al-amin, dimenakuti. Berbagai-bagai tuduhan. Dengan sebab itu kekurangan orang yang benar bukan kok lain, kerana dimenakuti sebagaimana Nabi raya. Dimenakuti, dituduh, didusta, bukan sekadar menakuti, dusta di atasnya. Benda yang bukan-bukan. Kenapa mereka itu sanggup buat kerja lagu ni? Kerana mereka itu tu'thiruna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Mereka itu hati dia semata-mata dunia di atas akhirat. Mereka ni tak ada akhirat. Kalau ada akhirat, mereka itu tak buat kerja lagu ni. Nascaya mereka itu tak buat kerja lagu ni. Tetapi mereka tidak ada akhirat. Mereka itu sanggup nak buat perkara-perkara yang seumpama ni. Dengan sebab itu, hei ahlul haq, Islam yang sebenar,
di mana tempat, di mana pun yang dengarkan akan ini ajaran, hendaklah kita kena bangunkan ajaran yang benar, kena menyampaikan sebab ajaran yang benar kepada umat manusia, supaya manusia itu tidak duduk di dalam kegelapan, tidak duduk di dalam kegelapan kezaliman. Mereka itu sedang menzalimkan umat masyarakat, menzalimkan terhadap ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai tuduhan, berbagai-bagai dusta, berbagai-bagai helah, berbagai-bagai rancangan, supaya mereka itu boleh hidup di atas dunia ini dengan cara tenih, supaya mereka itu boleh akaknya cara mikir yang batil di atas al-haq. Dengan sebab itu kewajipan ahlul haq, hak benar, kena bangun, kena beri keterangan. Jangan sama sekali kita tidak ambil peduli dengan ini urusan, kerana ini adalah amanah Allah Ta'ala di atas tekak kita, di atas bahu kita. Kalau tidak, nascaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan murka terhadap kita. Bukan dalam arti kata apabila kita nak menyatakan kebenaran, nak rayaknya kebenaran, nak sampaikan kebenaran, kita itu tidaknya terasa di dalam hati apabila kita buat perkara tu Tuhan nak bantu kita. Jangan. Tuhan akan bantu kebenaran. Tuhan akan bantu orang nak akaknya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuhan janji, Tuhan tak dusta, Tuhan tak khianat, Tuhan tidak menipu kita. Tuhan janji kata, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan tolong, bantuan kepada jalanan Rasul dan orang yang ikut jalanan Rasul itu. Bila ya Allah? Fil hayatid dunya, di dunia ni lagi. Kerana dunia adalah tempat jalanan yang kita nak lalu pergi kepada akhirat. Jangan sama sekali kena tak di dalam diri kita al-ghirah, cemburu terhadap agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekadar kata kita orang beragama malah nak bosan, malah nak bosan. Kebanyakan ahlul haq malah nak bosan. Sebab apa malah nak bosan? Sebab takut kepada rancangan buruk daripada pihak musuh Allah Ta'ala di atas Allah Ta'ala. Takut lebih daripada takut Tuhan. Itu panggil lisanul hal. Walaupun dia tak bercakap lagu tu, akan tetapi perbuatan, kedudukan, pendirian, pikiran menunjuk di atas itu. Sekat sebagai-bagai, saddu an sabilillah, sekat sebagai-bagai, jalan ni nak sekat. Takutnya manusia itu bangun untuk nak bawa benda benar dan menyampai benda benar. Manusia, kamu nak gapo daripada Tuhan kamu? Orang yang nak akaknya ajaran Allah Ta'ala, kita tak sedah, tak kuasa nak buat kerja di medan tu. Kenapa kita duk sekat? Kenapa kita tak bantu ajaran Allah? Kita bukan bantu orang tertentu, kita bantu ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibawakan oleh orang tu dan orang ni. Kena mikir kata agama Allah, bukan agama tu, bukan agama orang tu, agama orang ni. Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa yang kita duduk ni, hak Nabi duk royak mari, tak lari. Manusia nak kepada ketenangan, manusia nak kepada kejayaan, manusia nak kepada keselamatan dunia dan akhirat. Tak suka kepada kacauan, tak suka kepada kesusahan, tak suka kepada kemusnahan, fitnah, tak. Tapi dengan sebab berlaku fitnah, tumpah darah situ, tumpah darah sini, menilih air mata ibu, menilih air mata ibu bapa, menilih air mata guru, menilih air mata isteri, menilih air mata suami, menilih air matanya anak cucu dan sebagainya,
kerana kita sebagai orang pegang amanah tak sungguh-sungguh kita sanggup nak menyampaikan kebenaran kepada ummah. Kena menyampai kebenaran kepada ummah. Kerana ummah berhajat kepada kita menyampai. Imam, khatib, Bilal, tuan guru, ustaz, babo dan lain-lain lagi daripada mereka yang Allah Ta'ala berikan jawatan kuasa kepada dia daripada pihak Tuhan kepada dia supaya menyatakan isi kandungnya agama Tuhan sampai molek faham molek kepada umat masyarakat. Janganlah kita nak membantukan cara mikir mana-mana sedangkan kita itu tak selidik kiu jadi molek. Sekadar dengar, aku dengar orang tu kata, aku dengar orang ni kata. Bukan. Kena tahu kata kita ni nak bawa Islam sahih ni gapo Islamus sahih. Islam sungguh tu gapo dia. Terkadang kita sandarkan pendapat itu kepada agama Islam, Islam bari min. Islam tak ada kena mengena dengan itu. Ulama ummah tak ada menyokong pendapat tu dan sebagainya. Agama Islam bukan agama nak jaga puyuk pedah. Tak. Puyuk belanga tak. Cara jaga puyuk pedah bukan. Agama Islam adalah agama yang nak jagakan pahaman manusia supaya manusia boleh berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau kita nak agama Islam sungguh, nak kepada kejayaan sungguh, kita kena duduk gitu. Wa yukhawwafu fiha al-amin. Orang yang ada amanah, ada budi bahasa, ada jaksa, hak reti pandai sungguh, kita menakuti dia. Mulut kita menakuti dia. Kerja dia menakuti orang yang ada amanah. Supaya orang yang ada bawah-bawah tadi itu jangan ikut. Kalau ikut orang ada amanah, nasib naik umat manusia. Dia takut kerana tak sewi umat manusia itu boleh timbul naik. Tak sewi hilang kegelapan dia. Tak sewi hilang kebatilan dia. Dia nak cara, dia nak bela, dia nak jiruh, dia nak bubuh baju, dia nak cabuknya upuk-upuk supaya nak jaga kegelapan kebatilan tadi. Kalau tidak, buat apa? Menakuti orang yang ada amanah. Kenapa? Tak lain tak bukan apa yang kita nyata saat itu kena molek dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak mari di sini. Kemudian hak besar lagi wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah dan ditutur pada masa tu oleh ar-ruwaibidah. Ini inti kita. Ar-ruwaibidah ni masa yang penuh dengan tipuan, rancangan buruk, helah untuk nak jaga kebatilan, nak jaganya kemerkaan Allah Subhanahu wa taala, masa ni dia boleh bercakap. Masa-masa Nabi royak ni, masa ni dia boleh bercakap. Ni kita kecek di atas sifat hadis Nabi. Bukan negeri tu, negara tu, tempat ni tak. Kita kecek sebagai hadis umum. Di atas sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Cakap tentang halal wal haram. Sedangkan benda itu tadi tak ada kena mengena dengan Islam. Cakap tentang darah orang tu, darah orang ni. Sedangkan pendapat yang dicakap, yang dihurai, yang diroyak tak ada kena mengena dengan Islam. Tak ada disokongi oleh walaupun ulama ummah. Tak ada. Tapi dengan sebab kita termakan dengan ruwaibidah kerana mereka ini Tuhan weak ke fasih lidah dia tadi Tuhan beri. Sifat lagu mana ar-ruwaibidah? Qila wa man ruwaibidah ya Rasulullah. Ruwaibidah ni biar ya Rasulullah. Man haula? Siapa ya Rasulullah ar-ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafih
yatakallamu fi amril ammah. Orang yang tafih. Tafih ni mana kan? Orang kalau bahasa kita mana kata orang tak erti gapo. Dia bercakap tentang urusan hak ummah. Tentang urusan haji. Tentang urusan umrah. Tentang urusan kebangkitan ummah. Tentang kesedaran ummah. Sedangkan dia Quran pun tak apa. Tentang nak mengasahkan Allah Ta'ala. Sedangkan tata belakang dia kitab salaf sutih habuk pun tak lepas mata. Dan sebagainya. Menghalalkan benda hak haram, mengharamkan benda hak halal. Menamakan syirik sebagai iman, tauhid. Menamakan jahiliyah sebagai Islam. Hari yang kita duduk ni, kita boleh tengok sendiri. Menamakan khurafah sebagai karamat. Benda khurafat cerak-cerak, namakan karamat. Karamat dalam Islam ada, tapi dia ni halih. Ambil khurafat tak di karamat. Kita orang awal tak reti gapo, tak tahu. Ini kewajipan orang Islam yang ada mempunyai ilmu pengetahuan. Jangan duduk di pasar saja. Jangan nak menego saja. Jangan nak jual saja. Jangan. Kerja Allah Ta'ala beri itu, kita kena tanggungjawab. Mikir dulu. Belum daripada kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Kalau Tuhan tanya, siap sedia melek. Buat kerja kita. Sebab sana jawab bukan jawab dengan mulut. Jawab dengan perbuatan hak kita gerak-geri kita. Jangan kita calonkan diri kita duk di pasar, duk menego, duk bergapo dengan dakwa kata kita tak ada jalan. Itu tak bukan tak ada jalan, itu kita pilih jalan tu. Tak apa, okey situ. Tapi jangan kita duduk situ, kamari kita sekat pula orang nak duduk di atas khisi, duduk di atas meja wakahkan diri untuk nak sebab agama, kita sekat pula orang daripada dia. Hak ni kita nak tak diri kita mana nak pergi Tuhan Hisab. Tak lain tak bukan sifat yang keluar tu baik tadi, gelak dengan ajaran Allah Ta'ala, tak kenal hakikat dunia, tak kenal agama, tak kenal hakikat akhirat. Kalau kena, nascaya tak buat kerja lagu tu. Lepas Ar-Ruwaibidah duk cakap pernah benar. Dalam dunia ni Ruwaibidah cakap masalah darah situ. Halal darah orang tu, halal darah orang ni. Cakap masalah reba, cakap masalah riswah, cakap masalah apa nama lagi ekonomi tu ekonomi ni. Kita orang takhasus. Kita orang ada dalam media hilaikan habis. Kita kena buat kerja. Sungguh kena siap sedia. Kerana gapo? Ummah balik belakang. Ummah balik belakang ni berhajat kepada kita sebagai orang Islam yang duk tunggu-tunggu kebenaran daripada huraian hak kita dapat daripada ilmu Allah Ta'ala buka. Duk tunggu. Kalau tidak, kita nak jawab lagu mana dapat Tuhan. Lepas Ar-Ruwaibidah duk bercakap. Hari ni bercakap sama di antara nujung dengan kita tengok takwim. Masa semaya masuk bila, puasa masuk bila, matahari jatuh bila, ilmu falak buat sama di antara apa nama ilmu hak Nabi larang, orang panggil tok nujung dengan hak ni buat support. Lepas Ruwaibidah duk bercakap, kata sama orang pergi menengok dengan orang pergi x-ray. Sama. Cakap, duk lepas Ruwaibidah bercakap Quran dengan diri Nabi Muhammad, sama.
bahkan lebih Nabi Muhammad di atas Quran. Ni benar. Dengan pegangnya lagu tu, dengan pahamnya lagu tu, kita nak boleh mengatasi orang kafir? Abadan tidak. Kalaulah itu boleh mengatasi orang kafir, nascaya Nabi tak nak pakai masa sampai 13 tahun. Cuba kita kira kata kita sebagai orang mengaji ni, kita bukan makna kata mengaji sudah pikir baik kelik, kamu ni duduk mana? Pergi duduk tempat-tempat kita nak duduk. Midah hak kita lepas wirwai bidah duk bercakap. Ya Allah, ni tak boleh. Berdosa sehabis-habis berdosa besar legam nak lagu ni. Bukan dia ni, bukan dia. Nampak tu tak? Lepas orang akidah buzak duk mengatasi orang Islam kita, orang Hindu dulu duk mengatasi orang kita, ya bukan dia. Orang Hindu saja yang pegang kata roh tu kelik situ kelik sini, roh tu kelik situ kelik sini. Kesal di dalam cara memikir orang Islam kita. Ruai bidah pun royak pula. Puak mum, malam Jumaat taruh. Makan ni kepada tok nenek, minum ni kepada tok nenek. Apa yang kelik malam Jumaat? Adakah itu daripada ajaran Allah Ta'ala dan Rasul? Abadan. Sama sekali tidak. Ambil dana, ambil pada Allah Ta'ala dan Rasul. Orang cakap sendiri pernah wari tak boleh. Tetapi dengan sebab ahlul haq, tidaknya akaknya al-haq, benar-benar akak, sebab tu timbul ruwai bidah yang duk cakap, yang duk heret, umat manusia klik pada itu pegangnya. Guru kita daripada ulama-ulama kita hak Melayu ni usaha mereka itu heretnya manusia daripada kegelapan khurafat kepada nur al-Islam, heret daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, heret daripada kegelapan buziyah Hindu dulu klik pada iman, iman, kekuatan itu iman dan Islam. Tetapi apabila mereka itu kembali klik pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang duduk balik belakang dia tak memadai. Kita nak berhenti daripada perjuangan mereka untuk nak menyatakan kebenaran kepada manusia. Tak boleh. Ajaran ni bukan ajaran Islam, ajaran berhenti daripada memahamkan ajaran kepada agama Islam, itu memahamkan kebenaran kepada umat Islam, bukan ajaran yang benar. Timbul bila tarikh tadi itu tak tercatat, teori ni masuk dalam otak-otak ahli hak itu masuk bila. Tapi kalau kita kira balik belakang ni. Dengan sebab itu marilah sama-sama kita semula akaknya kebenaran. Tak hati molek, faham molek urusan agama, belajar molek, mengaji molek, supaya kita itu boleh akaknya kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, supaya muka bumi Tuhan ini diimarahkan oleh qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahamkan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Semenjak daripada ulama dulu sampaikan kepada ulama hak sekarang, dan lagi akan kekal sampai pada hari kiamat nanti. Itu tujuan kita ngaji agama. Tak kira ngaji dalam negara sini pun ataupun ngaji luar negara, utamanya kena ada ni. Kalau tidak, nescaya kita kena tanggungjawab banyak dapat Tuhan esok. Ahlul haq, dia ada kekuatan yang besar dia, dan khususiat dia adalah orang nak mengajakkan kepada Allah Ta'ala dan Rasul, bukan nak mengajak kepada diri dia dan sebagainya. Bukan sama sekali.
Karena mereka ini tak letakkan makanan dunia di atas makanan ruhi. Makanan dunia boleh makan, kalau tak ada tak apa. Karena perjuangan Islam yang sebenar bukanlah letaknya makan dunia, hidup pada dunia belum daripada hidup pada akhirat. Tak, yang nampak akhirat ada, okey, tak ada hana buat kan. Tetapi kita sebagai orang yang nak bantukan agama Allah, kita tengok mata kita, hak yang manakah yang sepatut kita bantu, hak yang manakah kita patut kita sanjungkan, yang manakah kita patut kita mentolakkan mereka itu ke depan, supaya kita itu boleh bersama sejalan dengan mereka semasa kita hidup di dalam dunia ni. Pasti kena duduk lagu tu. Sahabat dulu, dia tak kuasa nak pergi buka negeri tu, buka negeri ni, tetapi dia bersama dengan harta dia, dengan tenaga dia, dengan doa dia, hak tu bawa pergi. Walaupun tubuh tak ada boleh pergi kerana ada keuzuran gitu, ada keuzuran gini, kita bantu hak nak buat kerja sungguh, bantu hak nak akad Islam hak sungguh, bantu hak nak hurai, bantu hak nak menyata, bantu hak nak rakyat dengan cara bukan dengan cara. Kalau bukan cara, itu bukan cara Islam yang benar juga. Islam kena pergi dengan cara, pergi dengan cara mikir, pergi dengan cidik, pandai, ada hikmat dan sebagainya. Itulah ajaran Islam yang sebenar, yang patut kita bersatu dengan mereka. Di dalam nak bawanya Islam al-haq ini, sampaikan kepada umat manusia dengan cara seluruhnya. Benda ni bukan benda mustahil. Karena apabila benar-benar ni ia terpancar, kebatilan semua, kegelapan, ia akan hilang sendiri. Kerana perkara itu ia tak kuat nak lawannya lampu cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Taala dan Rasul. Sebab itulah ulama dia kata, apabila sunnah itu masuk di dalam mana-mana tempat sekalipun, dia akan terpancar kekuatan cahaya dia itu, sehingga benda hak gelap-gelap daripada semua perkara-perkara yang nak duduk dalam gelap, ia terbuka belakang. Dengan sebab itu, kita tidak ada maslahat kiri ataupun kanan, tak ada maslahat dunia dan maslahat tu maslahat ni, semata-mata kita nak mengajak klik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, supaya kita dapat kemenangan yang kekal abadi, sungguh dapat kejayaan di dunia ni lagi, belum daripada kita nak kembali klik pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis dengan cara sepatah lalu, dengan cara makna luah-luah pada malam perjumpaan kita ini, supaya jadi pengingatan bagi diri kita sendiri dan kepada sekalian umat manusia yang sampainya ini suara hadis ni darajat dia hasan. Hadis ni darajat dia hasan, dan setengah ulama dia hukum kata hadis ni sahih. Maka tak ada gapalah, nyata kata hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh. Itulah sedikit daripada pengingatan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dibukakan hidayah supaya kita boleh dapat faham hadis di atas wajah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita faham, dan boleh kita itu beramal dengannya dan jaga diri kita, anak cucu kita, keluarga kita, anak murid kita, orang duk orang Tuhan kita, supaya kita dapat berjaya sama-sama. Jangan terlupa kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah sama kita menyatukan doa kita kepada Allah supaya menyelamatkan kita sekalian daripada bala petaka. Bantulah majlis kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda, kerana benda tu bukan kekurangan sedikit pun kalau kita itu senantiasa letakkan hati, kerana hati kita Allah Subhanahu wa taala memandangkan kepadanya. Kalaulah kita khandaki baik serta kita muwafaqah dengan perbuatan kita, nescaya benda itu akan jadi ganjaran keberkatan dalam hidup dunia dan di akhirat nanti. Sekadar itulah sahaja pada malam perjumpaan kita sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana
wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.